أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. رب يسر ولا تؤسر رب تمم بالخير. أما بعد. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-Ahzab ayat 69. Dan kita tengok pengajaran ayat lepas 66 ayat 66. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma tuqallabu wujuhahum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasula. Maksudnya, pada hari wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam neraka, seraya mereka berkata, alangkah baiknya sekiranya kami dahulu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Pengajarannya pertama, kedahsyatan azab neraka bagi orang-orang kafir sehingga badan mereka, khususnya muka, akan dibakar dan dibolak-balikkan secara berterusan sebagai penghinaan kerana muka adalah anggota badan manusia yang paling mulia dan paling sensitif. Yang kedua, badan dan muka ahli neraka akan dibolak-balikkan supaya betul-betul masak. Kemudian setelah masak dan hangus, akan ditukar dengan badan dan muka yang baru. Agar mereka merasai azab setiap saat. Yang ketiga, rahmat Allah kepada hamba-Nya
dengan merakamkan penyesalan orang-orang kafir di dalam neraka yang akan berlaku agar mereka yang membaca dan menghayatinya merasa takut dan gerun untuk mengingkari perintah Allah. Yang keempat, taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah sebab utama dan besar manusia selamat daripada neraka. Ayat seterusnya, ayat 67 dan 68, kita gabungkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qalu rabbana innana ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mentaati pemimpin-pemimpin kami dan orang-orang tua dan yang berpengaruh kalangan kami, lalu mereka menyesatkan kami. Ayat 68, Rabbana atihim di'faini minal azab wal'anhum la'nan kabira. Maksudnya, wahai Tuhan kami, berilah kepada mereka dua kali ganda daripada azab dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Pengajarannya pertama, punca manusia dibakar dalam neraka ialah mereka suka mengikuti pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh, guru-guru dan orang-orang tua secara membuta tuli. Tanpa ada hujah dan dalil. Yang kedua, taklid. Taklid tahu ah? Taklid. Taklid. Tak tahu? Oh, tak tahu? Taklid ni ikut secara membuta tuli. Orang panggil taklid buta. Tak pernah dengar? Pernah? Mengikut seseorang, terjemah yang tak ditaklid tu. Dah tak faham? Mengikut seseorang secara
membuta tuli tidak akan menyelamatkan orang itu daripada azab. Walaupun mereka adalah pembesar, pemimpin dan tokoh-tokoh yang terkenal. Yang ketiga, haram mengikut seseorang setelah terbukti jelas dalil yang sahih. Dan ia bercanggah dengan pegangan orang tersebut. Yang keberapa? Pemimpin-pemimpin dan mereka-mereka yang diikuti tanpa dalil dan hujah adalah mereka yang sesat dan menyesatkan. Dan di akhirat mereka akan digandakan azab 2 kali. Yang keberapa? Yang kelima. Islam melarang berkawan. Islam melarang berkawan atau duduk bersama mereka-mereka yang jahat dan sesat. Kerana ia akan mempengaruhi sebagaimana tak payah tulis lah. Sebagaimana pempengaruh mempengaruhi followernya. Itu tak payah tulis lah. Yang keberapa? Negeri akhirat tidak akan terputus tanggungjawab secara mutlak. Kerana ada ketika manusia masih diminta untuk berdoa kepada Allah atau sujud. Boleh faham? Kan biasa kita dengar, dunia tempat beramal, akhirat tempat menerima balasan. Tapi ada keadaan di akhirat pun
juga dituntut untuk beramal. Seperti berdoa. Macam kita belajar semalam. Ada tak orang bawah berdoa kepada orang atas? Ada kan? Dan ada tak ketika Allah suruh sebahagian manusia sujud di akhirat besok? Ada tak? Biasa perintah sujud kat dunia. Tapi ada ketika Allah suruh sebahagian manusia sujud di akhirat. Ada kan? Ada. Ada. Contoh macam surah Al-Qalam. Yawma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari yang penuh dengan kegawatan, yud'auna, mereka diperintah, disuruh ila sujud, supaya sujud. Fala yastati'un, tapi mereka tak mampu sujud. Itu antara bentuk perintah Allah di akhirat. Okey. Makna mereka nak sujud tapi tak boleh. Kat dunia Allah suruh dan boleh sujud, tapi mereka tak nak sujud. Di akhirat nak sujud tapi tak boleh. Apa tu? Ha? Wah. Ha? Apa ni? Cuba cek takut ada bom. Ha? Yang terakhir. Semua ahli neraka saling marah antara satu sama lain dan melaknat sesama mereka. Disebabkan penyesalan atas perbuatan mereka mengikut pemimpin-pemimpin atau tokoh-tokoh yang sesat semasa di dunia. Berbeza dengan ahli syurga, akan sentiasa berkasih sayang sesama mereka. Okey, kita sambung. Okey, ayat malam ni ayat 69. Kalau sebelum ni Allah bagi tahu haram hukum menyakiti Allah dan Rasul. Dan Allah akan melaknat sesiapa yang menyakiti para rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat malam ni Allah nak bagi tahu kalau haram menyakiti Allah dan Rasul, apa alternatifnya? Kena buat apa? Jawapannya ayat malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang amanu. Mereka beriman. Semua kena dengar dan hayati. Kalau anda semua orang beriman. Sampai tidur je, dia kurang iman. Okey. Apa dia? Ataupun dia tak tidur, tapi fikiran dia melayang. Dia kurang iman.
Okey. Kenapa kena dengar? Bahkan wajib dengar. Bila Allah kata, wahai orang beriman. Kenapa? Sebab lepas ni, mesti sama ada perintah yang Allah nak suruh kita buat, ataupun larangan yang Allah nak larang. Dan tanda kita beriman ialah, kalau perintah, kita buat. Kalau larangan, kita tinggal. Tapi kalau kita tak dengar, ataupun dengar tak faham, kita tak beriman lah. Sebab Allah bercakap kepada orang yang hanya beriman sahaja. Okey, la takunu. Di sini larangan, la, janganlah. Takunu, kamu menjadi. Jangan kamu jadi kallazi, seperti allazi, orang-orang yang azau, orang-orang yang mereka apa? Mereka telah menyakiti Musa. Musa ialah Nabi Musa AS. Musa bin apa? Musa bin Imran. Dia ada kaitan tak dengan surah Ali Imran? Ada kaitan? Adakah Musa ni daripada Ali Imran? Keluarga Imran? Bukan. Bukan. Jadi keluarga Imran siapa? Siapa? Nabi Isa AS. Tak ada kaitan dengan Nabi Musa? Ada kaitan? Sebab dua tu adalah cucu Nabi Adam. Okey. Jangan kamu menjadi seperti orang yang menyakiti Nabi Musa. Siapa ni mereka yang menyakiti Nabi Musa? Bani Israel. Apa sakitan yang dikenakan oleh Bani Israel kepada Nabi Musa? Apa dia tu? Minta buat? Sebenarnya banyaklah. Banyak. Antaranya apa? Qalu lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Dia kata pada Nabi Musa, kami tak akan beriman dengan engkau sehingga kami nampak Tuhan secara jahrah, nyata. Itu menyakitkan hati Nabi Musa. Dan antaranya bila dia melepasi Laut Merah, baru dia selamat daripada kezaliman Firaun, dan baru je Allah lemaskan Firaun dengan pengikut dia. Baru je kaki masih basah dengan pasir pantai. Apa dia minta pada Nabi Musa? Dia tengok ada sekumpulan orang semua berhala. Dia minta pada Nabi Musa, boleh tak Musa jadikan untuk kami Tuhan macam mereka sembah berhala? Itu menyakitkan hati Nabi Musa. Tapi dalam ayat ini lebih khusus kepada satu peristiwa, iaitu Bani Israel ini, dia tuduh Nabi Musa ada penyakit sopak, ataupun satu lagi apa dia? Siapa tahu? Dalam hadis itu sebut sama ada baras tu sopak, ataupun kemaluan dia besar. Jadi Bani Israel ni dia suka mandi telanjang. Dia ada pendapat mengatakan syariat Nabi Musa boleh. Ada pendapat mengatakan mandi telanjang tu haram, tapi Bani Israel ni memang jenis muka tak malu dan degil. Jadi mereka sama-sama mandi telanjang. Masing-masing tengok antara satu sama lain. Tapi Nabi Musa ni ada sifat pemalu. Dia suka tutup. Jadi Nabi Musa mandi seorang-seorang. Bila Nabi Musa mandi seorang, sedangkan yang lain semua mandi ramai-ramai, dia kata apa? Nabi Musa ni ada penyakit. Sebab tu dia tak nak mandi ramai-ramai. Dia nak sembunyikan penyakit dia.
Penyakit apa? Sopak dan sebagainya. Itu mereka menyakiti Musa. Cuba buka hadis tu. Ini disebut dalam hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Pernah dengar gagasan ni? Pernah dengar? Okey. Kanat adalah Bani Israel. Boleh terjemah sama-sama. Adalah Bani Israel. Kenapa Banu? Biasa kita sebut Bani. Kenapa dalam hadis ni Banu? Apa wakil? Isim kana. Isim kana ada apa? Marfu' ke mansub? Marfu' dengan? Wow, kenapa? Asma' khamsah, mana ada? Asma' khamsah, abun, akhun, hamu, zu, fu. Mana ada Banu? Dia isim kana marfu' bil waw li'annahu jam'u muzakkar salim. Jamak muzakkar salim ujung dia apa dah kalau marfu'? Banuna. Kan? Banuna. Marfu' bil waw. Tapi bila disandar, diidhafah kepada Israel, maka dibuang nun. Banuna. Banu Israel. Jadi apa makna Banu Israel? Apa makna? Anak cucu Israel. Israel ni siapa? Nabi Yaqub AS. Sebab tu kalau nak laknat Yahudi, jangan sebut celaka Israel. Sebab Israel nama Nabi. Jangan guna nama Israel untuk melaknat. Guna nama apa? Yahudi, Zionis. Apa makna Israel? Hamba Allah. Bahasa apa? Bahasa Hebrew. Bahasa Yahudi. Okey. Bani Israel kanu adalah mereka yang tasiluna, selalu mandi, nguratan, bogel. Yanzuru ba'dhum ila ba'd, masing-masing tengok, kan? Wa kana Musa, dan adalah Musa SAW yang tasilu wahdahu. Musa mandi seorang. Kenapa ni? Sebab Musa ni dia seorang Nabi, dia pemalu. Maka faqalu, Bani Israel berkata, wallahi, demi Allah, ma yamna'u Musa, tidak ada yang menghalang Nabi Musa an yaghtasila, daripada mandi bersama kita, illa annahu adaru, kecuali sebab dia ada penyakit kat badan dia. Sebab tu dia tak nak orang tengok, dia mandi sorang-sorang. Fazahaba marrah, maka satu hari Musa pergi yaghtasilu, mandi sorang-sorang. Fawada'a saubahu, lalu dia letak pakaiannya ala hajar. Hajar apa dia? Batu. Hajar aswad, kan? Fafarra al-hajaru, maka batu lari. Musa buka pakaian, letak pakaian atas batu, batu tu lari. Batu lari dengan apa? Bisaubihi, dengan bajunya. Fakharaja Musa, lalu Musa keluar fi ithrihi. Musa pun keluar dan ikut batu tu, kejar. Dia kejar batu ke kejar pakaian? Kejar pakaian. Musa bukan nak batu, nak pakaian. Turun sikit. Yaqul, dan Musa berkata, saubi ya hajar, pakaian aku wahai batu, jangan lari pakaian aku tu. Jadi Musa bercakap dengan apa? Batu. Kenapa Musa bercakap dengan batu?
Sebab bila batu tu bergerak, boleh lari, Musa anggap dia berakal lah, kan? Dan antara mukjizat para nabi ialah boleh bercakap dengan makhluk yang tak bernyawa. Contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi biasa tak bercakap dengan batu ataupun gunung? Biasa tak? Biasa. Bila? Bila? Kuat sikit. Bila Nabi berada di atas gunung Uhud, bersama Nabi ada siapa? Nabi, Abu Bakar, Umar, Osman. 4. Umar tak ada? Umar ada kan? Umar dan Osman. Okey, lepas tu gunung Uhud tu bergoyang, bergoncang. Maka Nabi kata, usbut Uhud, diam. Maka sebab apa? Nabi kata diam sebab apa? Alaika, di atas engkau ada Nabi, ada Siddiq, ada syahidani. 2 orang yang akan mati syahid. Siapa tu? Masa tu Umar dan Osman masih hidup. Tapi bila Nabi tak sebut nama, tapi nak sebut syahidani. Makna apa tu? Nabi diberitahu benda yang akan berlaku, iaitu Umar dan Osman akan mati, dibunuh. Bila Nabi cakap, gunung terus diam. Dan dalam satu hadis lain Nabi kata, aku tahu kat Mekah ada satu batu yang selalu bagi salam pada aku sebelum aku menjadi Rasul. Jadi macam inilah Musa bercakap dengan batu. Itu adalah kelebihan mukjizat. Kita bisa cakap dengan batu. Tak payah cakap lah, sebab kadang-kadang kita lebih turut pada batu. Allah kata apa? Summa qasat qulubukum fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Allah kata hati manusia ni keras seperti batu ataupun lebih keras daripada batu. Batu ni kadang-kadang pecah keluar air. Dia baca Quran 5 tahun tak keluar air mata. Jadi tak payah cakap dengan batu. Okey, lepas tu Musa kata, saubi ya hajar, pakaian aku wahai hajar. Masa tu Musa kejar tu berpakaian ke tak? Hatta nazarat, Musa kejar-kejar sampai depan Bani Israel. Bani Israel melihat Nabi Musa. Faqalu, maka mereka berkata, wallahi, demi Allah, ma bi Musa, ini kata Bani Israel, demi Allah, tidaklah Musa min ba'sin. Musa sebenarnya tak ada penyakit apa-apa pun. Sebab apa? Dia nampak clear. Sebelum ni dia kata apa? Jadi dia kata Musa tu ada penyakit sopak dan sebagainya, menyakitkan hati Musa. Jadi Allah nak bersihkan Musa dengan cara apa? Dengan cara itulah. Wa akhaza saubahu, bila sampai batu depan Bani Israel, dan Bani Israel nampak Nabi Musa memang tak ada penyakit, Musa pun ambil pakaiannya. Fatafiqa bil hajar, kemudian Musa ketuk batu. Darban. Faqala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka Abu Hurairah berkata, subhanallah. Abu Hurairah kan orang miskin, tapi berapa banyak pahala dia yang terus mengalir sebabkan ilmu dia. Apa kata Abu Hurairah? Wallahi innahu lanadabun bil hajar. Demi Allah, batu yang Nabi Musa ketuk tu ada tanda. Ada tanda sitah, 6 ataupun 7. Kesan pukulan Nabi Musa. Ada pendapat kenapa Nabi Musa pukul. Pendapat pertama mengatakan sebab Nabi Musa nak ajar batu tu, pandai buat lari pakaian aku. Kenapa Zakwan? Tapi ada pendapat mengatakan kenapa Nabi Musa nak marah kat batu. Batu tu diperintah oleh siapa? Diperintah oleh Allah, tak patut pukul batu. Pendapat kedua mengatakan Nabi Musa ketuk batu sebagai tanda mukjizat. Ketuk je ada kesan. Kita kalau ketuk batu ada kesan. Tangan kita bengkak kan. Okey. Hadis ni diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan daripada
Bukhari. Hadis ini sahih. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey? Bukhari nombor dia 278. Muslim nomornya 339. Siapa suka nombor, catat. Okey. Ada orang kata, ada orang pertikaikan hadis ni. Sebab apa? Dia kata macam tak masuk akal. Kenapa tak masuk akal? Allah nak bersihkan Nabi Musa sampai Nabi Musa kena kejar batu dalam keadaan bogel, kan? Dia kata itu mengaibkan maruah seorang Nabi. Dan tak kalah Allah tak ada cara lain nak buktikan Nabi Musa ni tak ada penyakit. Cara dia tolak tu macam logik, kan? Maka ulama menjawab, hadis ni hadis sahih Bukhari dan Muslim. Siapa pertikaikan dia ada masalah. Hadis ni memang paling sahih. Habis kenapa Allah buat macam tu? Allah boleh tak nak suruh Musa pergi depan Bani Israel buka baju? Boleh tak? Tapi beza tak Nabi Musa pergi buka baju dengan Nabi Musa bukan nak tunjuk, tapi sebab nak tutup aurat dia kejar batu sampai depan Bani Israel? Berbeza tak? Berbeza. Yang kedua, Bani Israel ni dia tak akan percaya melainkan benda yang dia nampak depan mata. Maka Allah nak bersihkan Nabi Musa dengan cara biar Bani Israel nampak betul-betul. Selagi tak nampak, dia akan tetap tuduh. Katalah Nabi Musa, aku dapat wahyu mengatakan badan aku bersih. Dia percaya tak? Tak. Okey, itu cara Allah bersihkan Nabi Musa. Okey, kita balik pada ayat kita. Jadi Allah kata kepada umat Nabi Muhammad, jangan kamu jadi macam orang menyakiti Nabi Musa. Iaitu, jangan kamu sakiti Nabi Muhammad sebagaimana Bani Israel menyakiti Nabi Musa. Hukumnya haram. Okey, bila Bani Israel menyakiti Musa, fabarra'ahu Allah. Lalu Allah berdoa apa dia? Membersihkan. Allah membersihkannya. Dengan apa? Dengan cara tadilah. Mimma qalu, dari apa yang mereka katakan. Wa kana 'indallahi, dan adalah indallah, adalah dia, indallahi, di sisi Allah, wajihan. Wajihan apa dah? Wajihan daripada wajah. Orang yang ada wajah, makna orang yang ada air muka, orang yang ada maruah, orang yang ada kedudukan. Jadi maksud dia, Musa di sisi Allah orang yang ada kedudukan, ada nilai. Sebab itu Allah bersihkan dia. Kalau nak terjemah Arab, wajihan ialah zu manzilah rafi'ah, yang mempunyai kedudukan yang tinggi. Sebab itu Allah bersihkan dia. Okey. Pengajarannya apa? Daripada ayat ni, apa pengajarannya? Apa pengajaran? Cuba fikir, ha? Dia pendakwa kena jadi ahli fikir, kritis. Tahu kritis? Tahu siapa ada cikgu sini? Cikgu. Cikgu kan? Apa makna kritis? Fikir luar kotak. Oh, kalau fikir dalam kotak macam mana? Oh, dalam kotak orang biasa.
Luar kota orang luar biasa. Boleh bagi contoh tak? Kritis ni ialah bila dia mendengar, dia tak telan bulat-bulat. Dia berfikir, dia kaji. Ada perlu yang bantah, dia bangkang. Itu makna kritis. Yang jenis tak kritis apa dia? Taklid buta tu. Tak payah fikirlah, buat je lah. Mak bapak kita dah lama buat, dah mati dah. Takkanlah mak bapak kita buat benda salah, kan? Takkan mak bapak tak sayang pada kita. Itu pemikiran yang taklid. Okey. Cuba fikir apa pengajaran daripada ayat ni. Pertama, pendakwah tu perlu ada akhlak yang mana ada macam Nabi Musa memang ada akhlak mulia kan? Apa dia? Iza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, buatlah apa saja. Kan Bani Israel ni muka tak malu. Bila dia mandi, bogelkan. Sekarang berlaku tak? Bogel di tepi jalan, tepi pantai kan? Sebab apa? Sebab tidak ada malu. Satu. Yang kedua, tidak ada Nabi melainkan pasti disakiti. Jadi siapa nak jadi pendakwah, wajib disakiti. Bukan sunat. Bukan sunat. Cuba sebut pada saya seorang Nabi yang tak disakiti oleh kaum dia. Cuba sebut. Nabi mana? Nabi apa? Yang mengaku Nabi palsu pun disakiti. Diburu, ditangkap kan? Cuba buka surah Saf ayat 5. Okey, kita terjemah. Wa iz qala Musa liqaumihi. Ingatlah ketika mana telah berkata Musa kepada kaumnya. Apa kata Musa pada kaumnya? Ya qaumi, wahai kaum aku. Tengok, 5. Apa makna 5? Kenapa Musa sampai soal tanya kepada kaum dia, wahai kaum aku, kenapa 5 tu'zunani? Kenapa kamu sakiti aku ni? Sedangkan waqad ta'lamun, sedangkan kamu tahu anni, aku adalah utusan Allah kepada kamu. Utusan Allah bawa berita apa? Berita baik. Ajak orang sembah Allah, ajak orang berakhlak mulia, ajak orang tinggal benar mungkar. Jadi aku utusan Allah, ajak kamu buat benda baik. Kenapa menyakiti aku? Jadi Musa persoalkan. Makna apa tu? Bila kita ajak orang buat benda baik, mesti ada orang tak suka, mesti ada orang sakiti. Jadi bila kita tahu daripada awal, kita akan, orang sakiti, orang kata pun kita boleh senyum. Sebab itu adalah, apa dia panggil? Sunnatullah. Siapa yang tak boleh disakiti, siapa yang nak selalu dipuja, dia memang bukan pendakwah. Dia pempengaruh. Allah kata apa? Falamma zaghu, maka tatkala mereka sesat, menyimpang, azaghallahu qulubahum, Allah pun sesatkan hati mereka. Subhanallah. Ayat ni cukup jelas. Manusia sesat sebab apa? Manusia sesat adakah sebab Allah sesatkan? Semula. Adakah manusia sesat sebab Allah sesatkan? Ya. Manusia tak boleh sesat melainkan dengan izin Allah. Betul tak? Manusia sesatkan sebab Allah sesatkan. Tapi soalan, kenapa Allah sesatkan mereka? Zaru. Jangan kata saya nak sesat sendiri, kan? Bila manusia nak sesat, Allah sesatkan. Dan Allah kata Allah sesatkan apa? Mata ke, telinga ke, hati? Hati.
yang paling maha hati. Wallahu la yahdi qaumal fasikin. Allah tidak akan memberi hidayah kaum yang fasik. Makna apa tu? Ada orang tak dapat hidayah, apa punca? Fasik. Jadi kalau nak dapat hidayah, kena hilangkan kefasikan, bertobat kepada Allah. Okey, Nabi Muhammad pernah tak disakiti? Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa, mana lebih banyak disakiti? Nabi Musa ke Nabi Muhammad? Tadi Muhammad, lepas tu tukar Musa pula. Semula antara Nabi Musa dengan Nabi Muhammad, yang mana lebih banyak disakiti? Masya Allah. Seorang guru, dua mazhab. Okey, kita baca hadis. Kita tengok. Cuba tunjuk hadis. Satu lagi. Okey. Ketika makana yaumu Hunainin. Ketika peperangan Hunain. Yaumah Hunain, peperangan Hunain. Hunain di mana? Pernah dengar tak Ghazwatul Hunain? Pernah dengar? Berlaku pada tahun berapa Hijrah? Salah. Cuba teka. Ada 9 salah, 8 betul lah. 8 Hijrah. Okey. Hunain ni di mana? Mekah. Kalau Mekah lah, kenapa Hunain? Hijaz. Oh, susah. Kalau jawab dunia lagi betul kan? Dia antara Mekah dengan Taif. Dia lebih kurang 3 batu dekat Mekah. Bila Nabi buka kota Mekah, adakah semua penduduk masuk Islam? Tapi masuk Islam berbondong-bondong kan? Yadkhuluna fi dinillahi. Tapi ada segelintir penduduk Mekah yang tak beriman lari ke Taif. Dan bergabung dengan orang Taif, Hawazin, Saqif. Hawazin dengan Saqif. Saqif ni dia berperang dengan Nabi dulu. Kaum kabilah Saqif, bukan pelajar yang bernama Saqif. Jadi dia bergabung, segelintir orang Mekah yang tak beriman bergabung dengan orang Taif nak serang Nabi balik. Di mana ni? Di Hunain. Dalam perjalanan Mekah ke Taif, dia berikan 3 batu daripada Mekah. Okey. Pada hari Hunain, asara an-nabiyyu. Nabi apa dah? Melebihkan. Nabi SAW melebihkan unasan. Bila berlaku peperangan, peringkat awal kalah. Apa punca? Nabi dan para sahabat lebih kurang 10,000. Dan tentera musuh sedikit. Tapi Nabi kalah. Beza dengan peperangan Badar terbalik. Kenapa kalah? Dah ramai tapi kalah pula. Ya? Ayatnya? Wa yawma Hunainin is a'jabatkum kasratukum. Pada hari peperangan Hunain, bilangan banyak kamu mengkagumkan kamu. Kamu bergantung pada bilangan banyak kalah. Badar, bilangan kecil tapi menang sebab bergantung pada Allah. Jadi kemenangan bukan sebab bilangan ramai. Kekalahan bukan sebab bilangan sedikit, tapi sebab kebergantungan kepada Allah. Okey. Jadi bila pusingan pertama kalah, lepas tu menang. Lepas menang tu banyak harta rampasan. Daripada harta rampasan, Nabi bagi lebih banyak kepada siapa? Ni, unasan fil qismati. Qismah ni pembahagian, pengagihan harta rampasan. Nabi utamakan siapa? Orang Mekah yang baru je masuk Islam, baru beberapa hari. Sedangkan bersama Nabi ada orang Ansar, ada orang Muhajiri yang dah lama masuk Islam, yang dah lama berkorban untuk Islam, yang lama dah pertahankan Nabi. Tapi Nabi tak bagi. Fa'ata, antaranya Nabi bagi pada siapa? Al-Aqra' bin Habis. Orang Mekah yang baru berapa hari masuk Islam. Nabi bagi berapa? Mi'ah minal ibil. Mi'ah berapa? Seorang serta kaunter. Banyak tak? Banyak. Harta siapa ni? Harta rampasan.
Wa a'ta Uyainah, dan Nabi beri kepada Uyainah misla zalik, sama juga 100 ekor unta. Wa a'ta unasan, dan Nabi juga memberi. A'ta ni memberilah. A'ta dia memberi. Kalau kami memberi, cuba baca, kami memberi dalam bahasa Arab. Kami memberi engkau. Kami memberi kepada engkau. Cuba baca bahasa Arab. Inna a'tainaka. Baca. Surah apa tu? Al-Kautsar. Samalah. A'tainaka. Okey, Nabi memberi unasan kepada manusia min asyrafil Arab. Dari asyraf. Mana asyraf? Asyraf. Apa mana? Pembesar-pembesar. Jadi harta rampasan Nabi juga bagi pada pembesar-pembesar Arab Mekah yang baru masuk Islam. Fa'asarahum, jadi Nabi lebihkan mereka pada hari itu fil qismah, dalam pembahagian harta rampasan. Lepas tu turun. Qala rajulun, maka ada seorang lelaki daripada kalangan Ansar, ada kata dia munafik. Dia kata apa? Wallahi, demi Allah, inna hazil qismah, pembahagian ini ma'udila, tidak ada keadilan. Sakit hati Nabi tak? Dia kata Nabi tak adil. Sebab apa? Bagi harta rampasan banyak kepada yang baru masuk Islam. Wama urida bihi wama urida biha wajhullah. Dan Nabi bagi ni bukan kerana Allah, tapi sebab apa? Sebab apa? Ada riwayat lain dia kata Nabi bagi kepada orang Mekah sebab Nabi asal orang Mekah. Nabi bagi kepada keluarga dia, kepada kroni dia. Berat tak tuduhan? Bila dia tuduh Nabi tak adil, maknanya dia tuduh siapa tu? Allah. Sedangkan Nabi bagi ni berdasarkan apa? Wahyu daripada Allah. Maka perawi hadisnya Abdullah bin Mas'ud, bila dia dengar, dia kata apa? Wallahi, demi Allah, la ukhbiranna, aku akan cakap pada Nabi. Sebab tuduhan ni sangat melampau. Aku akan bagi tahu pada Nabi SAW. Fa ataituhu, lalu kata Abdullah bin Mas'ud, aku mendatangi Nabi, fa akhbartu, aku cerita. Maka Nabi jawab apa? Fa man ya'dilu, maka siapa lagi yang boleh berlaku adil? Iza lam ya'dilillahu wa rasuluh, kalau Allah dan Rasul tidak adil, siapa lagi yang boleh berlaku adil? Faham? Tak ada siapa yang lebih adil daripada Allah dan Rasul. Maka Nabi pun macam merintih lah. Nabi kata apa? Rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Nabi Musa. Qad uziya bi aksar min haza, sebab Nabi Musa disakiti lebih banyak daripada ini, tapi fasabara, lalu Nabi Musa sabar. Subhanallah. Mana apa faedah Allah cerita Nabi Musa disakiti? Apa faedah pada Nabi? Sebagai syifa. Bila Nabi disakiti, Nabi pun teringat, ya Allah, rupa-rupa bukan aku seorang disakiti. Yang dulu pun, Nabi dahulu pun banyak disakiti. Tapi mereka sabar. Kenapa aku tak boleh sabar? Faham? Jadi cerita-cerita para Nabi ni adalah penghibur kepada siapa? Pendakwah. Macam semua baca, bila baca kisah Musa disakiti, Nabi disakiti, bila baca tu dalam Quran, kita ada rasa terhibur tak? Ada tak? Ada ke tak ada? Ha? Faham tak masa baca tu? Ha? Faham? Macam mana terhibur? Macam mana boleh terhibur bila baca kisah Nabi Musa? Nabi Muhammad terhibur sebab apa? Bila baca kisah Nabi Musa terhibur, maknanya sebelum baca Nabi sedih. Betul tak? Bila baca terhibur. Kita sebelum baca Quran sedih ke? Lepas tu kenapa terhibur? Sedih pun tak, tiba-tiba seronok lah. Sebelum tu sedih kan? Seronok juga. Makna apa tu? Yang akan jadi hiburan cerita-cerita para Nabi hanya kepada pendakwah, ustaz. Sebab yang biasa sedih siapa?
Orang buat kerja dakwah je. Tapi kalau dia bisnes dia rugi. Dia pun sedih. Dia pun baca kisah Nabi Musa. Terhibur tak? Dia tak baca pun. Tak ada kaitan dengan bisnes dia kan. Semua cerita para Nabi cerita pasal dakwah. Okey, kalau ikut ayat ni, siapa yang lebih banyak disakiti? Semula. Siapa yang paling banyak disakiti? Nabi? Ada dalil? Okey. Ada Nabi kata, Allah kata apa? Nabi kata apa? Semakin kuat iman seseorang, semakin besar ujian dia. Hadis sahih kan? Okey, antara iman Nabi Musa dengan iman Nabi Muhammad, siapa lebih kuat? Mana ujian siapa lebih besar? Ujian siapa lebih besar? Kenapa slow? Sebab itulah bila jumpa satu dalil, jangan cepat jawab. Kalau ikut hadis ni, macam Nabi Musa lebih banyak disakiti. Tapi hakikat realitinya, Nabi Muhammad paling banyak disakiti. Cuma Nabi Musa kata dalam bab macam ni lah. Dalam bab macam ni, Nabi Musa lebih banyak. Tapi secara umum, Nabi Muhammad jauh lebih banyak. Okey. Nabi Musa, ada tak orang letak isi perut unta di belakangnya masa sujud? Tak ada. Nabi Musa ada tak orang baling batu sampai berdarah? Tak ada. Nabi Musa ada tak diusir daripada tempat dia sampai tempat berhijrah? Tak ada. Maka Nabi Musa membesar di mana? Dalam istana Firaun. Okey? Jadi kita balik pada ayat kita. Jadi pengajaran pertama apa tadi? Bila tak malu, buat apa saja. Yang kedua, kalau nak jadi pendakwah, kena sedia untuk disakiti. Dan sakiti itu adalah sunnatullah. Rawatannya apa? Sabar dan baca kisah para Nabi. Okey, apa lagi pengajaran? Bila para Nabi dan para pendakwah disakiti, apa Allah buat? Allah biarkan macam tu ataupun Allah jaga? Nabi Musa Allah barra'ahu. Allah jaga, Allah bersihkan. Jadi kalau nak dijaga oleh Allah, jadilah pendakwah. Okey. Ayat seterusnya. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang mereka beriman. Wahai orang beriman. Setelah Allah kata jangan sakiti Nabi Muhammad, haram sakiti. Siapa menyakiti Allah dan Rasul dilaknat, kan? Maka apa dipanggil? Pemangking untuk kita tidak menyakiti Nabi, iaitu takwa. Wahai orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Takwa ni adalah pendorong untuk mereka mentaati perintah Allah. Takwa. Satu. Yang kedua, waqulu dan hendaklah. Jadi dua perintah di sini. Hendaklah kamu qulu, berkata, qawlan sadida, berkata yang sadidan. Apa makna? Yang benar, sawaban, yang benar, yang hak. Okey. Apa beza bertakwa pada Allah dengan berkatalah dengan kata-kata yang benar? Apa beza? Ada ulama mengatakan takwa kepada Allah ni lebih kepada perbuatan. Yang ni lebih pada perkataan.
Ada orang perbuatan dia nampak bertakwa, tapi mulut dia Masya Allah. Kan? Solatnya khusyuk, baca Qurannya sedap, umrah selalu pergi, tapi mulut al-laza. Kan? Maka sebab tu Allah bagi dua. Satu, perbuatan kamu kena takwa dan mulut kamu. Ada hadis Nabi kata, apa dah? Kalau kamu jamin dua perkara, aku jamin kamu ahli surga. Apa dia? Lidah dan kemaluan. Baca kuat sikit. Okey. Siapa? Hadis. Hafalkan. Man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu jannah. Masya Allah. Nampak macam senang je nak masuk syurga apa? Jaga mulut, jaga kemaluan. Betul tak? Nampak senang. Tapi kadang-kadang takwa ni nampak okey, tapi mulut ni, ya Allah, pantang tengok mesti nak komen kan. Besarnya. Kurusnya. Colorfulnya kan. Dan di sini juga menunjukkan apa? Kaulan sadidan, apa dia? Apa saja perkataan yang Allah redha. Sama ada tazkirah, sama ada berdoa, sama ada mengajar, sama ada suruh orang buat makruf, cegah orang buat munkar, semua itu termasuk kawalan sadida. Dan termasuklah cakap baik dan sesuai dengan keadaan. Kadang-kadang cakap benda baik tapi tak sesuai keadaan, itu bukan kawalan sadida. Contoh, dia suruh orang buat baik tapi memalukan orang. Katalah pakcik tu tak pergi solat kan, depan orang ramai, pakcik jom solat. Pakcik dah tua kan, jom. Itu menyakitkan hati. Perkataan bagus tapi menyakitkan hati. Jadi ayat ni Allah nak bagi tahu kaedah supaya kamu tak sakiti Allah, tak sakiti Rasul dan tak sakiti orang beriman. Betul tak? Sekarang banyak tak orang Islam menyakiti orang Islam dengan perkataan? Banyak tak? Macam-macam perkataan yang dilabelkan, macam-macam menyakitkan. Sebab apa tu? Kenapa mulut mereka begitu lancar? Sebab apa? Ni, tak ada takwa. Sebab itulah takwa adalah penghalang untuk manusia menjaga mulut. Okey, bila kita bertakwa dan bila kita jaga mulut, apa hasilnya? Tak hasil. Siapa ada pengalaman? Dia bertakwa, mulut dia jaga. Hasil masa kat dunia, siapa ada pengalaman? Apa hasilnya? Apa dia? Itu jawab ayat Quran. Tak apalah, jawab. Hasilnya apa? Yuslih lakum. Ya. Islah apa dah? Mengelokkan. Lakum, untuk kamu, a'malakum, amalan-amalan kamu. Masya Allah. Amalan-amalan kamu. Satu, sebab kamu takwa, sebab kamu jaga mulut, hasilnya apa? Amalan kamu menjadi semakin baik. Macam mana tu? Macam mana? Dengan takwa, dengan jaga mulut, amalan semakin baik. Bila dia bertakwa, dia buat maksiat tak? Bila dia tak buat maksiat, hati dia lembut tak? Bila hati dia lembut, mudah tak untuk dia buat amalan yang lain dan banyak? Dengan takwa, mengelokkan lagi, menambah baik. Kan? Satu. Yang kedua, wa yaghfir lakum. Dengan kamu bertakwa dan jaga mulut, wa yaghfir lakum, dan dia mengampunkan.
untuk kamu. Zunubakum, dosa-dosa kamu. Boleh? Subhanallah, tengok. Ini tadi kita belajar salah satu nama Allah apa dah? Syakur. Apa makna syakur? Buat sikit, Allah balas banyakkan. Satu takwa, yang kedua jaga mulut. Allah balas apa? Semakin banyak amalan, semakin baik amalan. Yang kedua, diampunkan. Dan bila dia diampunkan dosa, ke mana? Surga. Dan surga pula berapa lama? Khalidina fiha abadah. Boleh? Dan juga satu lagi, dengan sebab kita bertakwa, bukan setakat amalan kita semakin baik, tapi amalan kita diterima oleh Allah. Sebab syarat amalan diterima mesti daripada orang yang bertakwa. Kalau tak bertakwa, Allah tak terima amalan. Ada dalil? Jumpa buka surah Al-Ma'idah ayat 27. Yang paling sahabat takut apa dia? Yang paling sahabat takut amalan tak diterima. Kebanyakan kita paling takut tak solat. Diterima tak kisah. Yang penting aku solat kan? Berbeza. Lepas tu ada seorang sahabat dia kata, kalau aku tahu amalan yang aku buat tu diterima, kalau aku tahu amalan yang aku buat tadi diterima, alangkah baiknya aku mati masa tu. Kenapa? Dia bukan nak umur panjang, tapi nak mati masa tu. Kenapa? Kenapa? Sebab innamal amalu bil khawatir. Kalau amalan, contohlah solat subuh tadi, Allah terima. Dan masa tu mati, confirm ahli syurga insya-Allah. Tapi kita tak tahu, betul tak? Kenapa Allah tak bagi tahu amalan kita diterima atau tak? Kenapa Allah tak bagi tahu? Allah boleh tak bagi tahu? Solat subuh tadi okey. Solat zuhur okey. Solat asar KO. Kalau Allah bagi tahu apa jadi? Kenapa Allah tak bagi tahu? Amalan kita yang sekian lama diterima ataupun ditolak. Supaya apa? Supaya kita sentiasa terus buat, terus tambah baik. Sebab tak tahu diterima, betul tak? Kalau tahu diterima, yang akan datang, relax brother, yang lepas dah okey dah. Kan? Okey. Tengok Watlu alaihim. Cuba terjemah. Watlu dan bacalah alaihim. Allah perintah siapa ni? Watlu. Nabi Muhammad. Allah perintah pada Nabi Muhammad, bacalah kepada mereka. Siapa mereka? Masa tu yang paling utama ialah orang musyrikin Mekah. Baca pada mereka naba. Berita. Berita siapa ni? Ibnai. Ibnai ni apa pula? Tadi Banu. Dua? Mana tahu dua? Oh, tengok terjemahan. Mana Ci? Dia kalau seorang Ibnun kan? Seorang anak Ibnun kan? Muhammad Ibnu Abdullah. Kalau dua, tambah alif nun lah. Kita dah belajar kan masa Arab? Tambah alif nun. Ibnani. Kalau marfu', kalau dia ini berita naba mudhaf, ini mudhaf ilaih. Bila mudhaf ilaih majrur, bila majrur dengan ya. Cuba buat ibnai ini. Kenapa pink Ibnai ini. Kan? Dua orang nak. Sepatutnya ada nun. Sekarang tak ada nun. Kenapa? Sama tak ada.
Bila musanna ataupun jamak diidhafah kepada isim Adam, maka dia bunuh. 2 anak. Bacalah pada mereka berita. Nabak ni berita besar kan? Apa dia berita besar? 2 cerita 2 anak Adam. Siapa nama? Qabil dan ada hadis ke? Ada hadis tak Qabil dan Habil? Ada? Nanti kita cek bil haq, dengan benar. Apa ceritanya? Is qarraba. Ketika mana qarraba? Kedua-duanya melakukan korban. Korban tu daripada perkataan apa? Qarib. Qarib apa makna? Apa kaitan korban dengan dekat? Sebenarnya korban tu ibadat untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka sebab itulah korban terbaiknya apa dah? Buat kat sini. Kita sendiri tengok, kita sendiri sembelih, kita sendiri agihkan. Sebab ibadat untuk dekatkan diri pada Allah. Okey? Ketika mana kedua-duanya berkorban, kurbanan. Kurban ni bahasa Arab ke bahasa Hindustan? Kurbani kan? Fatuqabbila. Lalu diterima min ahadihima. Diterima korban salah seorang daripada keduanya. Siapa yang diterima? Habil ke Qabil? Apa-apa je lah Ustaz. Habil lah. Walam yataqabbal, dan tidak diterima minal akhar, daripada yang lain. Pasal apa yang Habil diterima, yang Qabil tak diterima? Pada dua-dua anak Nabi. Patut anak Nabi diterima semualah kan. Bapak dia kan Nabi. Pasal apa yang Qabil tak diterima? Sebab apa? Tak? Tapi ada orang kata sebab Qabil tu korban sayur, Habil tu korban daging yang kambing yang besar. Tak ada dalil. Yang ada dalil apa dah? Bila korban Qabil tak diterima, tengok perangai manusia. Qala la aqtulannak. Pasti sesungguhnya aku akan bunuh engkau. Sebab apa nak bunuh? Sebab dengki. Pasal apa korbanku tak diterima? Jadi aku nak bunuh kamu. Maka Habil yang beriman dia jawab apa? Innama. Tengok Allah guna innama. Apa makna innama? Sesungguhnya, hanyalah yatakabbalu, Allah menerima daripada orang bertakwa je. Macam mana Qabil tahu amalan korbannya diterima? Allah tak sebut dalam ayat ni macam mana dia tahu. Tapi pasti dia tahu. Kenapa? Sebab dia nak bunuh. Macam mana dia tahu? Wallahu a'lam. Penting tak? Tak penting. Yang penting apa dah? Allah nak bagi tu perangai manusia. Bila tak diterima, jangan salahkan orang. Cek kan? Solat saya tak diterima. Ni pasal kamu lah ni. Bising sangat kan? Maka Allah jawab, pengajaran di sini apa dia Allah nak bagi tahu? Pengajaran paling besar pada iman tak diwarisi. Walaupun kamu anak Nabi, tapi kalau tak ada takwa, amalan tak diterima. Dan walaupun kalau kamu anak Nabi, kalau tak bertakwa, masuk neraka. Okey. Kita balik pada ayat kita. Jadi berapa faedah bertakwa? Pertama, yuslih lakum a'malakum. Amalan kita semakin baik. Yang kedua, diampunkan dosa. Yang ketiga, amalan diterima. Itu penting tu. Berapa banyak Nabi dan para sahabat salafus salih bila beramal, mereka fokus kepada bukan gambaran luar, tapi mereka fokus lepas ibadat tu diterima ataupun tak. Itu yang paling mereka risau. Okey, kemudian Allah kata wa man yuti'illah, dan siapa yang taat. Balik pada ayat sebelum ni. Orang kafir masuk neraka menyesal sebab apa?
tidak taat pada Allah dan Rasul. Maka Allah beritahu ulas sekali lagi. Siapa yang taat pada Allah dan tak cukup pada Allah, mesti ada satu lagi, dan Rasul. Lepas Rasul ada lagi tak? Mesti taat pada si fulan? Tak ada. Dua je. Dengan taat pada Allah dan Rasul cukup untuk apa? Faqad faza. Maka sesungguhnya faza, dia telah faza pada faza, berjaya. Kalau orang berjaya pada faiz, kan? Faiz. Betul faiz? Betul ke faiz orang yang berjaya? Betul dari segi makna dia. Sesungguhnya dia telah berjaya. Dan berjaya pula bukan berjaya biasa-biasa. Fauzan aziman. Kejayaan yang besar, yang agung. Subhanallah. Tengok, semua orang nak berjaya, tapi ramai yang salah faham tentang kejayaan yang hakiki. Ada yang berjaya sebab harta banyak, kan? Ada yang berjaya sebab pakai kereta mewah sampai tak pandang orang. Ada yang anggap berjaya sebab anak berjaya. Tak. Yang berjaya di sisi Allah pada bila taat pada Allah dan Rasul. Kadang-kadang dia orang paling miskin sekali, tapi dia sentiasa taat pada Allah dan Rasul walaupun apa keadaan. Maka dia orang berjaya di sisi Allah. Ada dengar satu hadis, Nabi kata ada orang paling miskin, paling menderita hidup, tapi dia taat pada Allah dan Rasul. Bila dibawa ke syurga, dicelup dalam syurga sekejap je. Kemudian ditanya, pernah tak sepanjang hidup kamu rasa susah? Dia jawab apa? Tak. Padahal dia paling susah, paling miskin. Kenapa dia tak rasa susah? 70 tahun hidup miskin melarat. Tapi sebab dia taat pada Allah dan Rasul, dia masuk syurga. Bila ditanya pernah tak rasa susah menderita, dia kata tak pernah pun. Kenapa dia jawab tak pernah? Sedangkan 70 tahun susah. Sebab apa? Sebab nikmat dalam syurga melupakan segala kesusahan. Kan? Maka dia ambil pula orang yang paling mewah, paling senang kat dunia, tapi dia tak taat pada Allah dan Rasul. Maka dimasuk neraka, dicelup sekejap, kemudian dia angkat balik. Ditanya, pernah tak kamu rasa senang sepanjang hidup di dunia? Apa jawapannya? Tak pernah, walaupun satu saat. Pada dia paling kaya, paling mewah, paling banyak kereta mewah. Kenapa dia tak rasa senang? Kenapa? Sebab azab neraka, walaupun satu saat, baru satu saat dia celup. Azab yang sangat pedih, melupakan semua kesenangan hidup. Kan? Jadi ukuran kejayaan apa dia? Bukan kat dunia. Kadang-kadang kita, anak awak berjaya? Berjaya. Belum. Saya berjaya dalam bisnes? Belum. Jadi berjaya sebenar bila kita boleh tahu. Di akhirat kat mana tu? Kat kubur ke di tafsirat? Kat kubur dia tahu dah. Siapa begitu? Siapa begitu? Tak ada ilmu jangan jawab. Kita tahu bila tu kita ahli syurga, kita berjaya. Tahu bila? Bagi tahu dan bagi dalil. Apa dia? Kat kubur. Oh, dalam kubur Allah tunjuk taman syurga. Tak. Sebenarnya kita tahu masa nak mati. Surah Fussilat ayat 30. Kan? Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Mereka akan bagi berita gembira kamu ahli syurga masa nak mati. Kan? Jadi bila tu kita akan dapat berita gembira tu? Bila-bila masa. Kalau nak mati malam ni lah. Okey? Habis. Cuba sebut, bawa satu hadis tadi. Allah bagi tahu ciri-ciri orang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Okey.
Hadis ni biasa kita dengar, tapi kadang-kadang nak praktis sangat sukar. Apa dia? Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau betul dia beriman dengan Allah, dia percaya pada hari akhirat, apa dia buat? Falyaqul, dia hanya bercakap benda yang baik sahaja. Qaulan sadidan tadi. Yang tak baik, dia stop. Bila tu? Bila dia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Atau kalau tak ada yang baik, dia diam. Senang tak nak diam? Orang bercakap, dia seorang nak diam. Senang ke? Dan wa man kana yu'minu billah, siapa juga beriman dengan Allah dan hari akhirat, fal yukrim jarahu, muliakan tetamu. Bukan tetamu, jiran. Siapa tak muliakan, siapa sakiti jiran, ahli neraka. Betul? Kalau kamu beriman dengan Allah dan akhirat, jangan sakiti jiran. Kan, asyik bagi rumah aja kan. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Yang ketiga, siapa beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyukrim daifahu, maka muliakan tetamu. Semua benda susah kan? Kita bila tetamu nak datang, oh saya keluar ni. Padahal dia keluar pintu belakang kan? Betul tak? Benda yang paling senang nak masuk syurga, paling nafsu tak suka. Satu, cakap baik ataupun diam. Yang kedua, jangan ganggu jiran. Yang ketiga, muliakan tetamu. Nabi, antara semua Nabi suka memuliakan tetamu. Antaranya ialah Nabi Ibrahim suka memuliakan tetamu. Okey, cukup lah. Semoga kita mendapat fauzan azimah. Ada soalan? Tak ada. Besok ada kelas 9.30 secara online. Yang kelas patut hari Jumaat, tapi sebab ada hal kita cepatkan. Lepas tu 10.30 kelas Ustaz Usama hadis. Okey. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترقى جنانه وتنال عظيم الأجر والغفران.